Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita yang semalam, sambungan rahmati Allah berkaitan dengan topik kita pada pagi ini ialah faslun fi mashi 'ala al-khuffain. Fasal pada menyatakan hukum berkaitan dengan sapuan ke atas khuf, dua khuf. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit kita kata bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memakai khuf dan juga memakai slipper. Kadang-kadang Nabi tak pakai slipper. Itu tiga lah. Kadang-kadang Nabi tak pakai slipper. Memang sabit dalam hadis bahawa Rasulullah SAW kadang-kadang dia tak pakai slipper, dia jalan tanpa slipper. Dan memang itu sunnah Nabi SAW, kita jalan di atas tanah. Atas tanah tanpa slipper sekali-sekali, bukan selalu. Jangan tiap hari. Sekali-sekali. Kita tanggalkan slipper, kita jalan di atas tanah. Badan kita memang memerlukan, kalau saya pernah baca satu artikel dulu, kita kata cas untuk aliran cas elektrik dalam badan kita ni, biar dia boleh mengalir ke dalam tanah ke apa kan, Allah alam kajian itu. Tapi saya tak ini sangat tentang kajian, tapi kita lihat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekala, bukan selalu. Dan Nabi SAW pakai slipper, itu na'lain. Nabi pakai na'lain. Nabi pakai capal. Kita pakai slipper ke capal ke sama je lah, katakan istilahnya, katakan. Dan ada disebut dalam hadis Nabi SAW kita kata ciri-ciri capal Nabi SAW itu, tetapi reka bentuk tak ada. Cuma reka bentuk tu yang masyhur di kalangan sebagian orang, bentuknya luncup depan tu apakah itu yang sekarang ni kecoh, berkaitan dengan lambang capal tu namanya Allah. Itu tidak kuat, katakan. Banding dengan hadis-hadis sahih yang ada hanyalah menceritakan tentang ciri-ciri ataupun sebahagian daripada ciri capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada disebut dalam hadis-hadis, wallahu alam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak pernah pakai capal tu sebelah. Nabi larang kita pakai kasut secapal ke sebelah. Kita pakai sebelah lagi tak pakai. Maknanya mungkin kalau putus sebelah, dia tak akan pakai sebelah sahaja. Dia akan tanggal dua-dua. Perlu tanggal dua-dua. Nabi larang kita pakai capal sebelah sahaja. Kena pakai dua-dua belah. Dan kemudian macam Allah Subhanahu wa ada adab-adabnya apabila kita memakai kasut, memakai slipper. Nabi SAW kan yuhibbu tayammun fi sya'nihi kullihi, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Nabi suka buat pakai sesuatu atau buat kerja sesuatu, Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Dan termasuk juga memakai capalnya, fi tana'ulihi. Nabi mulakan dengan kaki kanan. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabit Nabi memakai dua khuf. Nabi memakai dua khuf. Itu pun sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Nabi aku lihat Nabi SAW qada hajat. Lepas dia qada hajat tu, dia pun berwuduk. Dia pun berwuduk
lalu dia sapu di atas khufnya, dua khufnya. Dia sapu dua khufnya. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kita tersabit tiga-tiga tu tadi, berkaki ayam dan sekali-sekala memakai capal dan juga memakai dua khuf. Memakai dua khuf. Wallahu a'lam. Jadi di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kita akan bincangkan berkaitan dengan fasal ni lah pagi ni, faslun fi mashi 'ala al-khuffaini wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun bi thalathati syara'it an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamal at-tuhur wa an yakuna sa'irain li mahall al-ghusl min al-qadamain wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'u al-mashi 'alayhima. Dia kata dan sapuan, kita panggil sapuan al-mashu, sapuan ke atas dua khuf itu hukumnya harus. Kata Imam Ibn Suja', dia kata harus dengan 3 syarat. Apa dia? Syarat yang pertama dia kata an yabtadi al-lubsahuma ba'da kamali tuhur. Dia pakai kedua dua khuf selepas sempurna sucinya. Apa maksudnya nanti kan kita huraikan. Wa ay yakuna sa'iraini li mahalli al-ghusl min al-qadamain. Kedua dua khuf tadi hendaklah menutup bahagian basuhan kaki. Maknanya bahagian min al-qadamain ni maknanya ditutup bahagian kaki sampai buku lali lah. Sebab itu bahagian basuhan kaki. Wa ay yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi 'alaihima. Mestilah khuf tadi boleh diguna untuk bawa berjalan. Maknanya kita boleh guna untuk kita pakai kat luar dan sebagainya lah. Sampai jalan kita boleh sarung, kita boleh jalan kat luar. Itu syarat-syaratnya katakan. Wallahu a'lam. Kita lihat nama Allah penjelasan. Al-mashu, sapu. Bila sebut sapu ni tuan-tuan, dia tidak ada air yang mengalir. Dia tidak perlu ada air yang mengalir pada tangan. Dia cukup dengan istilahnya ialah balal. Dia kita kata istilahnya kita ambil air, kemudian kita lepaskan. So baki yang ada, basahan yang ada kat tangan tadi sudah cukup untuk istilah sapu. Dia tak perlu air mengalir. Kalau basuh, dia kena air mengalir. Dia tak sah kalau kita hanya sapu. Kalau dalam Al-Quran kan, dalam berwuduk tu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Dia ada dua perkataan tu, al-ghusl wal mas. Tapi kalau al-mas, orang buat dia sapu tapi orang basuh, apa hukumnya? Dia katakan perkara itu terhasil al-masu, terhasilnya sapuan, tetapi perkara itu dianggap sebagai makruh. Dia katakan dia tidaklah kata sampai batal ke apa ke, berbanding dengan orang syaratnya basuh tapi kita sapu, hak tu tak sah. Sebab syarat basuh tapi kita sapu, tak sah. Itu sebab dia terbalik. Kalau gini hukumnya boleh, tapi kalau terbaliknya tidak boleh. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, macam kita sapu di atas kepala kita lah. Kita sapu kepala kita, kita hanya ambil air sikit saja, betul kita buang dan kita sapu. Begitu juga perihal keadaan kita nak memakai dua khuf. Itu yang dimasukkan al-mashu. So dia katanya al-asal, dalam asal ni maknanya dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kita kata tadi awal-awal saya dah sebut, seperti mana yang diriwayatkan daripada Jarir, yang diriwayatkan daripada Muslim rahimahullah taala. Kata Jarir, qala radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang qada hajatnya, buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian dia berwuduk, lalu selepas itu dia pun menyapu di atas dua khufnya. Jadi kita kata hadis ini sama Allah Subhanahu wa taala dipanggil hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Maknanya apa maksud hadis mutawatir, Ustaz? Hadis mutawatir ialah hadis yang kita tak boleh sangkal dah, katakan. Maknanya lebih daripada puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis
atau Nabi SAW berkaitan dengan sapuan di atas dua khuf. Kita tidak boleh sangkal, katakan. Di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka ijma' ulama ke atas keharusan menyapu khuf, sama ada di dalam keadaan hadir ataupun sama ada kita musafir ataupun tidak. Sama ada kita musafir ataupun tidak, sama ada keperluan ataupun tidak. Ada keperluan maknanya kita kata sakit ke, kaki tak boleh kena air ke, ataupun sewaktu dengannya sejuk. Ataupun tak ada keperluan, saya saja seronok pakai, boleh tak? Boleh, katakan. Hukum asalnya harus. Hatta kita katakan boleh bagi seorang perempuan itu ataupun seorang itu namanya Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan kat rumah dia je. Dia gunakan sepanjang dia berada kat rumah saja. Ini ada yang mana kita kata diikut dia punya hukumnya. Orang perempuan yang misal kata dia melazimi kat rumah saja, tak keluar daripada rumah, duduk dalam rumah je, katakan, boleh. Tapi dia punya tempoh-tempoh dia yang dibenarkan. Kemudian macam Allah Subhanahu wallahu a'lam. Seterusnya katakan yang menolak keharusan memakai khuf ini ialah puak-puak Rafidah, Syiah, katakan. Syiah dia melihat, dia mengingkari sapuan di atas dua khuf. Tapi dia sapu. Dia kalau wuduk dia sapu je kaki dia sapu je. Dia tak sapu, dia ingkar. Dia makna tak setuju, dia kata tak betul sapu dia kat atas khuf tu, katakan. Jadi walau bagaimana sekalipun, Syiah ni dia sapu saja di atas kaki dia. Nak kenal orang Syiah bila dia ambil wuduk, dia sapu saja dekat kaki dia. Bukan dia sapu atas stokin, bukan dia sapu dekat atas khuf. Memang dia sapu je dekat atas kaki dia. Dan dia gunakan, mereka berhujah dengan satu qiraat, salah satu qiraat yang mutawatirah, ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dibaca baris bawah, katakan wa arjulikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia baca baris bawah. Ada satu qiraat memang dia memang sabit dalam Tabari, dalam tafsir Tabari dan sebagainya, dia menyebutkan perkara ini. Bila dia terjemahkan makna wamsahu, maka dan kemudian sapulah di atas kepala kamu dan juga kaki-kaki kamu. Jadi orang Syiah dia pegang sini, dia ambil, dia ambil sapu je kat atas kaki dia directly, bukannya pakai stokin ataupun pakai pakai khuf, tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan, kita kata ahli sunnah wal jamaah bersepakat menyatakan bahawa qiraat wamsahu bi ru'usikum arjulikum adalah khusus untuk, maksudnya orang yang memakai khuf, bukannya directly kepada kaki, katakan. Itu yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Syiah katakan memanglah pandangan dia macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata ditolak sama sekali. Begitu juga dengan pandangan Khawarij, katakan. Rafidah, dia kenapa diasingkan, muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia kata wa ankara ar-rafidah wa man tabi'ahum al-jawaz wa kadha syi'ah wal khawarij, adalah mengingkari menyapu di atas khuf ini puak-puak Rafidah dan siapa yang mengikutinya. Makna keharusan menyapu ni diingkari oleh puak-puak Rafidah. Rafidah ni tuan-tuan, dia adalah golongan ghulu, golongan yang ekstrim dalam kumpulan Syiah. Dia panggil Rafidah, katakan.
Dan kemudiannya begitu jugalah golongan Syiah, Khawarij juga berpandangan sama dengan puak-puak Rafidhah, puak Syiah ni kata. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, telah memberitahu aku 70 orang sahabat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala khuffain, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas dua khuf. Dua khuf. Jadi kita kata tadi awal-awal tadi kata benda ni dah sampai tahap hadis yang mutawatir. Yastahilu tawatu'uhum, istilah hadis tawatir ni mustahil jumlahnya tadi mereka semua sepakat untuk nak menyatakan satu pandangan, dikatakan. Makna mustahil lah dah ramai macam tu 70 orang yang menceritakan tentang Nabi menyapu di atas khuf itu dah sampai tahap yang kira mustahil. Benda tu tidak warid, benda tu memang sabit dalam hati Allah. Perkara itu memang sabit disebabkan jumlah yang memang tidak boleh ditolak dah, katakan. Kalau satu riwayat tu kebarangkalian, katakan. Sebab itu dia ada istilah dalam ilmu hadis, dia kata hadisul ahad, kemudian dia panggil hadis masyhur, macam-macam istilah ada dekat dalam ilmu mustalah hadis. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala, wa qad rawa al-mash min as-sahabah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaiq la yahsun. Begitu juga telah diriwayatkan berkaitan dengan sapuan ini daripada para sahabat Nabi SAW, jumlah yang tidak terkira, nyatakan khalaiq la yahsun. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimana sekalipun, nyatakan, kalau orang kata ustaz, mana lebih afdal, sapu di atas khuf ke basuh? Tak, basuh kaki itu tentulah kita kata basuh. Naam. Kalau kita tanya hal ghuslu afdal li'anna al-asl wa biqalat Syafi'iyah, makna adakah basuh itu lebih afdal daripada sapuan? Kerana basuh itu afdal? Ya. Kita katakan sebahagian Syafi'iyah ataupun sebahagian daripada para sahabat, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga anaknya Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa basuh itu lebih baik daripada sapu di atas khuf, katakan. Wallahu alam. Adapun ada juga berpandangan bahawa menyapu khuf itu lebih baik daripada basuh. Dan antara yang pandangan yang kedua ini ialah sebahagian daripada tabi'in, antaranya Imam Sya'bi, Imam Muhammad wal Hakam, katakan fi khilaf. Maknanya benda ni ada khilaf, katakan. Wallahu a'lam. Begitu juga riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ada dua riwayat daripada Imam Ahmad, ada yang kata basuh lebih afdal daripada sapuan, ada yang pandangan yang kedua sapuan lebih baik daripada wuduk. Itu pandangan. Warajih minhuma wallahu a'lam. Kata muallif ini katakan ada warajih minhuma al-mashu afdal. Ada yang berkata bahawa sapuan itu lebih afdal, rajih pula dia kata. Wallahu a'lam. Ada yang kata pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia kata sama je, nak sapu boleh, nak basuh boleh, sama. Antaranya dipilih oleh Imam Ibn Munzir rahimahullahu taala daripada kalangan ulama Syafi'i. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu kita kata pandangan-pandangan yang ada di sisi ulama. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, khuf ini, bila kita nak memakai khuf, keharusan memakai dua khuf itu dengan dua syarat. Tadi disebut tadi ada tiga. Kita lihat dulu nama Allah, sebab muallif kitab Kifayatul Akhyar ni dia kata fali jawazil mash 'ala al-khuffaini syartani, ada dua syarat. Yang pertama dia kata ayyalbasa khuffaini jami'an ala taharatil kamilah. Hendaklah orang yang memakai dua khuf itu, dia nak pakai kedua-dua khuf tadi, mestilah bersuci dengan suci yang sempurna.
Kalau seorang itu nama Allah misal kata falau ghasila rajulan summa labisa khuffiha summa ghasala al-ukhra wa labisa khuffiha lam yajuz al-mas. Kalau seorang itu dia mandi kemudian dia pakai khuf, kemudian dia mandi pula yang lain, dia pakai lagi khuf, maka tidak harus dibuat begitu. Tidak harus dia buat gitu kerana li'annahu lam yadkhuluhuma ba'da taharatin kamilah. Kerana dia tidak memakai kedua-duanya selepas suci yang sempurna. Dia mandi dia pakai, kemudian dia mandi lagi dia pakai lagi. Mungkin kita katakan bukan maksudnya dia mandi dia pakai, ni petang kan dia mandi dia pakai balik. Tak, dia katakan dia mandi kemudian dia pakai, mandi dia pakai, ya katakan. Dia buat serentak benda tu, ya katakan. Tak boleh. Dia yang boleh menamati Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kata kalau dia dah mandi betul, habis settlekan. Ataupun lepas tu dia nak berwuduk, dia berwuduk siap. Kalau dia nak gunakan mandinya sahaja tanpa kita kata tanpa wuduk, ya katakan, maknanya dia just mandi saja, mandi wajib contohnya. Kalau dia mandi saja, mandi biasa, tidak katalah dia mandi biasa, tidak dikatakan dia bersuci daripada suci yang sempurna. Tapi kalau dia mandi wajib, misalnya kata dia niat mandi wajib, boleh tak dia terus pakai khuf lepas tu? Kata harus dengan syarat yang mandi yang boleh digunakan untuk berwuduk, yang istilahnya tak perlu ambil wuduk lepas tu. Sebab dia ada dua mandi ni, dia ada dua. Satu mandi wajib, lepas mandi wajib terus tak payah ambil wuduk. Tak, dia boleh terus lepas tu gunakan, maknanya lepas tu dia dah pakai baju semua sembahyang, tak ada masalah. Ada syaratnya. Jangan masa mandi wajib tadi dia pegang kemaluan dia. Mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz, kalau mandi tak basuh bahagian kemaluan macam mana? Benda tu kalau ikut sunnah Nabi SAW, kemaluan itu dibasuh sebelum mandi, katakan. Sebelum mandi, katakan. Kalau masa mandi tuan-tuan pegang kemaluan, mana perkara itu dah dianggap perkara yang membatalkan wuduk, katakan. Walaupun dia tidak membatalkan mandi, tapi dia membatalkan wuduk. Betul, ulama syarat kat situ, katakan. Kalau kita kata maknanya lepas mandi wajib kita sentuh kemaluan apa semua, maka dianggap sebagai wajib kita mengambil wuduk yang lain, katakan berasingan. Wuduk yang berasingan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mandi wajib kata sama jugalah, kata. Kalau dia mandi wajib tadi dah ikut yang pertama tadi, dia tak sentuh kemaluan, dan lepas tu dia boleh pakai khuf terus. Itu maksudnya suci yang sempurna. Tapi kalau tuan-tuan mandi biasa, mandi pagi bangun subuh ke, ataupun sekarang pukul 8 ke, lepas tu terus nak pakai khuf, tak betul. Sebab itu bukan mandi yang raf'ul hadas, bukan mandi yang mengangkat hadas, itu mandi biasa, katakan. Maka pemakaian tuan-tuan pada khuf tadi tidak sah. Kalau pakai saja tak apa, tapi kalau pakai sebab kerana nak menggunakan, nak menyapu di atas khuf lepas tu, tak betul. Sebab mandi itu tidak mengangkat hadas. Alright? Jadi nak tak nak kena wuduk. So wuduk dulu sempurna, basuh kaki komplit apa semua daripada awal sampai akhir, katakan kaki dia basuh komplit betul, barulah dia memakai khuf. Lepas dia pakai khuf tadi, barulah boleh dikira istilahnya memakai khuf, dan mengikutlah dia punya hukum hakam ni. Wallahu a'lam. Jadi namati Allah Subhanahu Wa Taala, walau dia kata lagi, walau ibtada al-lubs wa huwa mutatahhir summa ahdatha qabla an wasala ar-rajul idza qadim ila qadam al-khuf lam yajuz mas. An-nass alayhi Syafi'i fi al-umm, lihat. Lianna i'tibar bi qarar al-khuf la bis-saq. Ini namati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pakai khuf, katakan
dia dalam keadaan bersuci, kemudian dia berhadas. Qabla an wasalat rijl ila al-qadam al-khuf. Dia mulakan pakai tadi khuf tadi dalam keadaan dia berwuduk. Dia dah berwuduk, dia pakai. Lalu sempat je pakai sebelah, dan sebelah lagi tak sempat lagi pakai, dia dah berhadas, maka pemakaian khufnya tadi tidak sah. Kenapa Ustaz tak sah? Sebab syaratnya sempurna, kita kata dia memakai kedua-duanya. Jadi kalau pakai sebelah tak sah lagi. Maknanya baru pakai sebelah dan kemudian dia dah berhadas, pakai sebelah kentut. Jadi itu terlepas, dia tak cukup syarat. Syaratnya memakai kedua-duanya semuanya sekali selepas selesai angkat hadas, ataupun selepas selesai bersuci. Selepas selesai mandi wajib ke, ataupun lepas selesai berwuduk. Wallahu a'lam. Jadi yang dikira macam ni Ustaz? Yang dikira ialah apabila seorang tu selesai wuduk, dia pakai je khuf dua-dua komplit dah, selang dalam 5 minit ke 10 minit ke, ataupun selesai dah pakai dua-dua khuf. Elok je dah pakai kedua-dua khuf ni tadi, dah selesai komplit pakai kentut, batal wuduk. Dan dia hanya perlu mengambil wuduk dengan cara katakan basuh biasa, yang tempat lain basuh muka, tangan apa semua, sapu macam biasa, tiba tangan kaki dia sapu saja. Dia sapu saja katakan. Itu yang sebenar. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Mughirah radhiyallahu anhu, dia kata sakabtul wudu, saya tuang wudu air. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahaitu ila rijlaihi, sampai paras kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahwaitu ila al-khuffaini li anza'huma. Sampai dekat bahagian kaki, aku pun ke bawah sikit, duduk, maknanya tunduk sikitlah, mengatakan nak cabutkan khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cabutkan tengok sahabat Nabi SAW, dia punya dia punya khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Li'anza'huma, aku nak tanggalkan dua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata da'huma, biarkan, jangan tanggal, tak perlu, tak bertanggal, fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani, kerana aku telah memakai dua-dua khuf tadi ni dalam keadaan kita katakan tahiratani, dua-duanya dalam keadaan bersih, katakan bersih, katakan rawahu Syaikhan, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Al-wudu kat sini bi fathil, dibaca dengan al-wudu, nama Allah, wallahu alam, seperti mana yang saya saya sebutkan. Dalam riwayat yang lain dia kata qala na'am idza daripada Mughirah bin Syu'bah, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu, bolehkah aku menyapu di atas khuf, dua khuf? Qala na'am, ya, dengan syarat kamu masukkan, kamu pakai kedua-duanya selepas, maknanya kamu ianya dimasukkan dalam keadaan suci. Seperti mana yang saya kata tadilah, tahirataini, maksudnya tahirataini, kita masuk dah komplit dua-dua tu, pakai dua-dua dah, nyatakan dah, pakai dua-dua dah, nyatakan. Tapi kalau salah satu lepas bersuci, batal wuduk, baru pakai satu je dah batal wuduk, mana tak boleh, sebab syarat ni mesti dua-dua, nyatakan. Tak, wallahu a'lam. Ini syarat yang pertama. Okey. Jadi syarat yang pertama ialah memakai dua khuf tadi selepas memakai dua khuf keseluruhannya. Tak?
selepas suci yang sempurna. Tak? Okey, yang kedua, an yakuna al-khuf salihan lil mashi. Yang kedua, syarat yang kedua ialah khuf tadi sesuai untuk disapu. Apa maksud sesuai untuk disapu? Kesesuaian itu merujuk kepada beberapa perkara. Yang pertama dia kata ayyastura al-khuf jami'a mahallil ghusli min ar-rijlain. Pertama, khuf yang nak kita pakai itu mesti menutupi bahagian basuhan kaki. Kaki kita basuh, paras kita, basuhan kaki itu Allah sebut dalam Quran, wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Maknanya dan kaki-kaki kamu sehingga buku lali. Ka'bain kat situ ialah merujuk kepada dua bonjolan yang ada pada setiap kaki, katakan. Itu buku lali lah, bukan tumit. Berbeza dengan pandangan Syiah dia ataupun Rafidah ataupun Khawarij, mereka mentafsirkan Ka'bain itu ialah tumit. Itu lain mati Allah. Memang dalam Habib Ustaz dalam apa ni kita kata ada juga memang disebut dalam bahasa lughah, dalam bahasa Arab, Ka'ab itu merujuk kepada tumit. Sebab itu dalam semayang kita, bila kita semayang kan, orang tua dulu ataupun ustaz-ustaz dulu dia kata samakan tumit, samakan tumit. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. So Ka'ab kat situ pun juga ada pandangan, ada dua pandangan kat situ, dia merujuk pada buku lali, dan juga ada yang kata pandangan itu makna tu tumit. Tapi dalam Al-Quran ianya merujuk kepada buku lali. Buku lali, ya tak? Baik. Mesti menutup bahagian dua belah kaki tadi. Falau qasira 'anil mahallil fard lam yajuz mas'alaihi bila khilaf. Kalau kurang daripada itu, maknanya khufnya tadi tidak menutup dua buku lalinya, maka tidak boleh dijadikan, tak boleh guna. Tak sahlah untuk disapu ke atas tu tanpa khilaf. Tanpa khilaf, ya kan. Wallahu a'lam. Jadi normatif Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tak tutup wajib dibasuhlah. Wajib dibasuh macam biasa. Wallahu a'lam. Dan bagaimana pula kalau ada koyak sikit, ada lubang kecil, ya kan. Keharusan menyapu di atas khuf yang berlubang, ada dua pandangan di sisi ulama. Ada dua riwayat daripada Imam Syafi'i. Pertama Al-Qadim, yang kedua pandangan yang Al-Azhar lah. Pandangan nama Imam Syafi'i jawaz, harus, ma lam yatafahash, لأن المسح رخصة والتحرك يغلب في الأسفار وهو محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا فلو منعناه المسح لضاق باب الرخصة. Pandangan yang pertama, pandangan Imam Syafi'i yang lama, dia kata harus selagi mana tak teruk sangat, banyak sangat lubang ni, katakan. Lianna mas, kerana sapuan itu adalah satu bentuk keringanan. Sapuan itu bentuk rukhsah, keringanan, ni katakan. Wa taharruk yaghlub fil asfar, berlubang tu kebarangkalian tu biasa ketika musafir dalam perjalanan tu, kasut tu, slipper khuf tadi mungkin boleh menyebabkan lubang. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang boleh diberikan keuzuran, dan boleh, benda tu boleh dibaiki, katakan. Lubang sikit tu boleh dibaiki. Kalau kita kata tak boleh, maka akan jadi sempit lah. Dalam istilah kata kita dalam bab ni nak meringankan, tapi bila kita kata tak boleh, nanti dia akan jadi sempit, katakan, menyusahkan orang yang wallahu a'lam. Wal azhar, dan zahirnya pandangan yang lebih kuat, katakan tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Cuma
setengah sebagian ulama adalah sebagian ulama yang lain lain daripada mazhab Syafi'i, dia kata kalau lubangnya kecil, nyatakan boleh, nyatakan lubangnya kecil boleh, dengan syarat maknanya air tu tak membusi. Kalau maknanya tak boleh tak tembus pun kena ke kaki, katakan. Dan lubang yang kecil tak boleh masuk pun air pun, katakan. Okey. Wallahu a'lam, itu pandangan-pandangan yang adalah walau taharraka adh-dhahira aw bitana jazan mas in kana baqi safiqa wa illa fala 'ala sahih. Kalau berlubang tadi macam saya katakan, zahirnya lubang nampak, tapi sebenarnya lapisan dalam tak lubang, ataupun ada bahagian lapisan dalam yang masih lagi ni, ataupun dia air tak boleh masuk ke dalam tu, insya-Allah, maka harus boleh lagi sapulah. Kalau tidak, mana air tadi boleh sampai kepada kaki, sampai bahagian anggota wudu, maka tidak sah sapuannya tadi. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, begitu jugalah kita kata benda ni masih lagi ada khilaf lah di sisi ulama. Wallahu a'lam, katakan berkaitan dengan berlubang-lubang tu, tengoklah kita kata keadaan. Kalau dah teruk sangat tu, baik-baiklah kita kata cari yang barulah. Zaman sekarang ni lain, tak sama macam dulu. Dulu tu keadaan dia lah, bukan semua orang mampu tukar sebulan sekali ke zaman dulu. Zaman sekarang ni katakan orang boleh tukar, duit ada, mampu ada, katakan kenapa mesti nak kena pakai juga yang berlubang tu, katakan. Wallahu alam. So fatwa mungkin berubah-ubah, katakan, dalam keadaan-keadaan, mengikut keadaan. Wallahu alam. Perkara yang kedua, dalam syarat yang kedua ni, ay yakunal khufu qawiyan. Khuf tadi mesti kuat. Mesti kuat. Jenisnya mesti kuat, iaitu boleh kita gunakan untuk berjalan. Berjalan kita kata untuk pergi berjalan kat luar ke apa semua. Tapi khuf yang ada hari ni dia nipis. Kalau tuan-tuan tengok biasa khuf yang hari ni yang kita beli dekat Masjid India ke apa ke, ataupun jalan mana-mana Petaling ke apa, Petaling pergi tengok orang jual khuf, dia boleh pakai untuk tempat dalam masjid, tempat-tempat simen, ataupun yang lantainya ada tiles atau sebagainya, tu dia macam stokinnya. Cuma yang khuf tu dibuat daripada kulit, katakan. Dia buat daripada kulit. Cuma kalau nak pakai berjalan kat luar, kat batu sana tu, tak boleh lah, katakan, dia nipis sikit, katakan. Tapi masih lagi dikatakan khuf. Kalau ada khuf yang dulu, memang dia boleh bawa jalan keluar. Dia boleh bawa jalan sampai keluar dan sebagainya, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so itu kita kata ayyakunal khufu qawiyan. Kalau yang ada sekarang ni boleh, tapi still rasa jugalah, katakan, sebab dia tak terbal sangat. Kalau nak guna jalan keluar bukan tak boleh, katakan. Tapi kalau pakai tu saja, maknanya kalau pijak batu memang sakitlah, katakan. Kalau jalan kat atas padang pasir saja, mungkin tak ada masalah, katakan. Biasanya kalau orang yang pakai khuf tu, kalau negara Arab sekarang ni, dia pakai khuf dan dia pakai pula capal ataupun pakai slipper untuk jalan kat luar. Itu pun tak ada masalah, katakan. Itu pun tak ada masalah. So jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, أن يكون الخوف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الخط والترحال، لأن المس رخصة لما تدعوه إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه وهو كذلك، وما لا فلا. Kalau tak boleh guna untuk buat berjalan apa semua, tak payah, katakan. Tak perlu, katakan. Tapi khuf ini kita kata biasanya orang akan pakai dengan slipper lain, dengan kasut ke lain, katakan, tambahan. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata wala farq, dia kata, fima yumkin mutaba'at al-mashi alayhi baina an yakuna min al-jild aw shar aw qatan aw lub. Maknanya tidak ada bezalah
Sama ada yang dimasukkan dengan boleh guna untuk berjalan tu, sama ada dibuat daripada kulit ke, ataupun daripada cotton ke, ataupun sebagainya. Tapi kalau tak boleh guna untuk berjalan dengannya, maka tak boleh lah. Wallahu a'lam. Kalau misal kata kalau terlalu nipis tangan, pun tak boleh juga, katakan. Sebab tu khuf ini dibuat memang tebal lah. Dibuat memang tebal. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia kata, dalam mazhab Syafi'i tak boleh menyapu di atas stokin. Kerana sifat stokin ni dia menyerap air, katakan. Dia menyerap air. Dan kita kata, dia kata la tamna nufudhul ma', maka fala yajuzu mashu 'alaiha. Mazhab Syafi'i memang tak boleh sapu di atas stokin. Kalau tuan-tuan tengok ada orang pakai stokin dan dia sapu ke atas stokin, itu mazhab lain, mazhab Hanbali ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki, katakan. Mazhab lain boleh, katakan. Mazhab Hanbali memang berpandangan kata boleh. Mazhab Syafi'i dia kata tak boleh sapu di atas stokin. Wallahu a'lam. Kerana sifat stokin tadi itulah yang dikatakan menyerap air, katakan menyerap air. Sebab asalnya kita katakan khuf tadi, kalau kita tengok konsep khuf tadi, air tak boleh masuk, mesti menutup kedua belah buku lali. Kalau air tu masih masuk menyebabkan kalau masuk wudu, maknanya kalau air boleh sampai ke tempat basuhan kaki tu, maka dia apa beza dia dengan membasuh kaki, katakan. So tak ada istilah lah kita gunakan khuf, tak ada beza lah seolah-olah. Sebab itu dia diletakkan hanya khuf, tidak pada stokin, sebab sifat stokin menyerap air. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wa qawlu syekh ala khuffaini yu'khadh minhu anna ma la yusamma khuf la yazul mas' alaihima. Mana kata Imam Abi Syuja' rahimahullah taala, ke atas dua khuf merujuk kepada memang khuf saja, tidak merujuk kepada yang lain. Yang lain, wallahu a'lam. Hatta law shadda ala rijlihi qat'ah jild bihayth la tara al-bashara wa amkana mutaba'at al-mashi 'alayhima lam yajuz mashu 'ala al-madhhab wa qata'a bihi fi rawdah, katakan. Kat sini katakan walau kita kata dia hanya dia membalut kakinya tadi dengan kulit binatang, dan tidak kelihatan kulitnya, balut dia pun tidak boleh, kerana itu bukan khuf. Kalau katalah kakinya tadi dibalut dengan kulit binatang, dia balut je, katakan, maka tak boleh, tak harus ataupun tak boleh sapu, kerana yang dibuat tu tadi bukan khuf. Sebab khuf sifat dia dijahit dan sebagainya, dia istilah dikata khuf, katakan. Tapi kalau setakat balut, macam kita balut kain pada kaki kita tu, itu tidak dipanggil khuf. Wallahu a'lam. Dan syarat perkara yang ketiga, yamna nufudhul ma', maknanya menghalang air masuk ke dalam kaki lah, kena kaki. Kalau tak boleh menghalang air masuk dalam kaki, maka tak boleh sapu lah. Wallahu a'lam. Dan perkara yang keempat, yang terakhir, ialah kita katakan yakunal khuf tahiran. Khuf tu sendiri mesti suci. Mesti suci, katakan. Maknanya kita kata fala yajuzu 'ala al-khuf al-muttakhaz, ataupun fala yajuzu 'ala khuf muttakhadhin min jildil maitah lam yudbaq, maka tidak boleh mengambil khuf yang dibuat daripada kulit binatang yang bangkai. Bangkai tadi maksudnya tidak tidak disamak. Tidak disamak. Kalau disamak, okeylah. Kulit binatang yang disamak, okey. Tapi kalau kulit binatang yang mati tidak, dia ambil kulit binatang yang mati je, katakan. Dan kulit binatang tadi yang mati itu tidak disamak, maka tak boleh pakai, tak boleh guna. Walaupun dia jadikan khuf ke apa, tak boleh, katakan. Dan kulit binatang tadi mestilah binatang yang ni lah, yang bukan najis lah. Kalau binatang tu anjing ke apa, khinzir ke, tak boleh lah.
au ma tawallada minhuma, ataupun yang lahir daripada kedua-duanya, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita kata kulit binatang tadi telah telah istilahnya telah disamak, mana bukan binatang yang najis katakan, tetapi dah disamak, maka boleh guna. Tak ada masalah. Tapi kalau kulit binatang najis walaupun disamak, tetap hukumnya tak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Begitulah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dia Syarah Al-Muhadzab. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung normatif Allah berkaitan dengan topik sampingan di kat sini. Kita kata bagaimana tempoh tarikh tempoh pemakaian, cara sapuan tu bagaimana. Adakah kita kena sapu macam kita sapu, kita kena ikut juga sapu membasuh kaki, means maknanya atas bawah keliling semua kita kena sapu, ataupun bahagian mana yang wajib kita sapu. Kita nak lihat dekat sinilah. Nanti kita akan jumpa riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa sapuan itu hanya di bahagian atas sahaja. Di sinilah menunjukkan bahawa agama itu bukan dengan akal. Ad-dinu law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula min a'la. Kalaulah agama ini dengan akal manusia, akal kita boleh fikir dengan akal, katakan agama urusan ibadat ni kita boleh fikir dengan akal, katakan, maka tentulah bawah lebih patut, lebih layak untuk disapu banding ke atas. Khuf kita pakai yang syar'inya kita sapu di bahagian atas je, bawah tak perlu. Tapi kalau ikut hukum akal, yang mana yang lebih perlu kita sapu? Katakan patut bawah lah, sebab bawah ni yang kita gunakan untuk berjalan. Bawah ni yang perlu kita bersihkan, sebab mungkin kita pijak kotor ke apa. Tapi agama itu bukan dengan akal, agama itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tetapan daripada syarak. Baru kita kata barulah kita kata itu dianggap sebagai agama, kita katakan. Bukan sebab itu tak boleh main guna-guna ikut logik dalam bab urusan agama ni. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu, bila lagi dalam bab ibadat dengan akidah, kita tak boleh guna untuk logik-logik, tak boleh, katakan. Kalau main logik dalam bab ibadat dengan akidah, kita kata bahaya, katakan. Bahaya. Wallahu a'lam. Jadi kita tu mati Allah, setakat tu saja yang sempat. Saya ingin ambil sikit masa tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukanlah kata bukanlah saya ni perfect, tidak, tapi nak sama-sama tolong perbaiki. Saya lihat katakan ramai jemaah, bukan jemaah sini saja, mana-mana pun sama, katakan bila kita baca ayat kursi, tiba tang illa bima sya, dia setakat baca illa bima sya saja, ataupun dia illa bima sya, dia setakat tu saja, dia tak bunyikan huruf hamzah. So tolong perhatikan baik-baik, katakan bila kita baca ayat kursi itu, pastikan kita bunyikan huruf hamzah tu. Illa bima sya, bunyikan hamzah. Jangan illa bima sya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Hamzah hilang, katakan. Hamzah hilang. Tuan-tuan kalau buat sengaja tu kufur, katakan. Kalau dibuat dengan sengaja, tahu, katakan, bahaya, katakan. Sebab menghilangkan satu huruf daripada ayat Quran dengan sengaja, katakan, dia boleh jatuh keluar daripada Islam, waliyazbillah, katakan. Tapi kita kata majoriti, mana semua orang, kebanyakan yang melakukan tu, kalau orang Islam, katakan dia tak sengaja, dia tak perasan, ataupun dia tak tahu, katakan, maka dimaafkan. Cuma kita perbaiki. Kalau ada kesilapan, sama-sama kita baiki. Mana hamzah tu kena jelaskan. Ketika waqaf, berhenti betul-betul di atas hamzah. Illa bima sya', katakan, bunyikan hamzah tu. Jangan sekarang illa bima sya', dia shin alif je. Sedangkan dalam mushaf shin alif hamzah. Tak. So bunyikan hamzah tu, katakan.
Wallahu a'lam. Okey. Jadi setakat itu saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nak tanya ke? Tak? Nak soalan? Tak ada. Ya. Dia kita akan lihat nanti kasut yang diperbuat daripada kulit, mengatakan adakah boleh menyamai khuf tadi. So di situ nama Allah ada perbincangan yang khusus. Contohnya kalau kita kata betul kasut tu kasut kulit nak yang menutupi bahagian kasutnya, contohnya kasut tentera. Tentera punya kasut kan sampai tinggi kan, kena tarik. Kalau memang dia menutup dua bahagian, air tak boleh sampai ke dalam, situ ada perbahasan yang mengatakan ianya menyerupai khuf, mengatakan. Wallahu a'lam. Okey. Sebab tu kita katakan macam ialah kalau tentera nak semayang pun satu kerja nak menanggalkan apa semua ni katakan. Tapi dia kalau dia ikut syarat-syarat yang ada, maknanya syaratnya tadi kita kata tidak, antaranya tadi perkara yang air tak boleh tembus apa semua, okey, boleh lah mengatakan menyamai khuf lah mengatakan. Cuma mazhab Syafi'i stokin tu tak boleh lah. Nak stokin mazhab Syafi'i, kalau ada orang pakai stokin, maknanya dia ambil pandangan lain lah, pandangan mazhab lain lah. Bagi dia mungkin dia dah belajar apa semua, dia tahu hukum, okay, silakan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Alright. Okay. Jadi setakat itu saja tuan-tuan. Sekarang kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.